Assalamualaikum, what's cracking guys? Back with another video. Dalam video ni kita nak tengok 5 tanda awal serangan jantung ataupun heart attack dan apa yang anda boleh buat sekiranya anda nampak someone terkena serangan jantung. Sampai hari ni kalau kita tengok data daripada 2010 sampai ke 2018, punca utama kematian di Malaysia adalah still serangan jantung. Dia lagi tinggi daripada angka kematian kemalangan tau. Kalau kita ikut statistik, purata 50 orang mati setiap hari disebabkan serangan jantung. Dan angka ni of course kalau kita tengok trend dia akan still meningkat tahun demi tahun dan tak pelik untuk tahun 2020. Disebabkan angka kematian ni yang sangat tinggi 50 orang setiap hari, kita tak tahu boleh jadi daripada 50 orang ni ahli keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita. Jadi adalah sangat penting kita tahu tanda-tanda awal serangan jantung supaya kita boleh membantu mereka. Dalam serangan jantung ni, time is everything. Sebab kalau lagi lama kita delay treatment kepada pesakit, lagi banyak kematian sel-sel jantung mereka yang tak boleh dikembalikan. So kita tengok dulu apakah itu serangan jantung ataupun heart attack. Serangan jantung dalam bahasa mudah ni basically adalah saluran darah yang supply oksigen dan darah kepada jantung kita tersumbat ataupun terclog disebabkan oleh kolesterol plaque. Ini akan menyebabkan jantung kita ni tak dapat supply oksigen dan tak dapat berfungsi sebagai pump. Bila jantung kita ni dia tak dapat oksigen, dia pun akan mula mati. Dan sel-sel yang mati ni tak boleh dikembalikan dan ni akan affect fungsi jantung dia nanti. Jadi semua simptoms yang pesakit datang adalah implikasi kekurangan oksigen kepada sel-sel ni. Dan tanda utama dan paling common orang kena adalah first, sakit dada ataupun chest pain. Dan sakit dada ni dia boleh sakit centrally ataupun bahagian tengah ni, dia boleh sakit sampai ke kiri ataupun ke kanan bahu, boleh sakit sampai ke rahang dan juga boleh sakit sampai ke belakang. Tapi mostly orang experience sakit ni dia describe sebagai sakit yang senak, sakit yang crushing, yang macam ada orang duduk atas dada mereka. Of course pengalaman kena serangan jantung ni berbezalah setiap orang. Pada masa yang sama orang terkena sakit dada ni, simptoms yang kedua adalah sesak nafas. Simptoms yang ketiga, pesakit tu boleh rasa loya dan rasa nak muntah. Simptoms keempat adalah dia rasa jantung dia berdebar-debar. Dan tanda yang kelima adalah peluh yang sangat kuat. Of course pesakit tak akan main satu set symptoms macam ni, dia berbeza ikut orang. Tapi ni adalah most common symptoms bila terkena serangan jantung. Kita panggil simptom-simptom ni adalah typical heart attack punya symptoms. Tapi kita kena faham yang ada 3 golongan yang tak present dengan symptoms yang macam ni. 3 golongan ni adalah golongan wanita, golongan yang berumur dan golongan yang menghidap kencing manis. 3 golongan ni kalau dia kena serangan jantung, dia tak akan main satu set. Kadang-kadang dia boleh main macam rasa senak perut ataupun rasa tak selesa dekat bahu. Dia tak akan main typical symptoms. Dan mereka ni kita panggil datang dengan atypical symptoms ataupun symptoms yang luar daripada biasa sikit lah. Jadi adalah sangat penting lah kalau bila kita deal dengan 3 golongan ni, sangat penting untuk membawa mereka ni berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan lanjut. Sebab untuk serangan jantung ataupun heart attack ni, kita tak rely kepada patient punya cerita sahaja. Kita kena buat pemeriksaan ECG untuk cek jantung dan juga untuk cek darah. Barulah kita combine semua ni, barulah kita boleh come out dengan diagnosis whether pesakit tu ada serangan jantung ataupun tidak. Aku teringat lagi ada satu makcik yang datang ke kecemasan. Dia punya main complaint mula-mula adalah dia kata rasa senak perut. Dia kata dia selalu ada gastrik. Tapi lepas kita bincang dengan bos dan kita tahu ada 3 golongan yang datang dengan atypical symptoms, kita buat satu ECG. Kita ambil darah dia, kita check memang makcik ni kena serangan jantung yang minor. Dengan obviously makcik ni tak datang dengan sakit dada, tak datang dengan sesak nafas ataupun peluh yang kuat, tapi makcik ni terkena serangan jantung. Kalau kita tak buat ECG dan tak cek darah, memang kita akan miss. Jadi risiko nak kena serangan jantung sebenarnya banyak, tetapi yang utama adalah merokok, obesity, mempunyai kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, kencing manis dan mempunyai sejarah keluarga yang berpenyakit. Jadi kita tak boleh kontrol apa yang mai daripada keturunan dan sebagainya, tapi apa yang kita boleh kontrol adalah lifestyle kita, dan kita boleh kontrol dari segi cara kita memasak, bahan-bahan yang kita gunakan dalam masakan kita, garam, MSG, minyak dan sebagainya. Dan kita kena kurangkan merokok. Kalau ada isteri-isteri di luar sana, kena nasihat kepada suami, kena pujuk suami. Kalau nak PS5, kalau nak buat PC gaming, kena kurangkan merokok. Kalau nak belah kucing,
kena kurangkan rokok. Dan yang paling penting, apabila kita jumpa adik-beradik kita ataupun orang di tepi jalan yang tidak sedarkan diri, tidak bernafas dan tidak mempunyai nadi, pertama sekali sila hubungi ambulans dengan segera dan cepat-cepat melakukan CPR ke atas pesakit tersebut. Tak perlu mouth to mouth, hanya chest compression, kerana anda mungkin menjadi penyelamat kepada pesakit tersebut. That's the video guys. Kalau hampa suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan info-info kesihatan yang lebih menarik. Dan sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan sahaja, tinggalkan soalan anda di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.